Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada kali ini saya ingin berkongsi kepada semua yang menonton video ini berkaitan cara bagaimana untuk kita berhenti ketika membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Saya mengambil contoh pada kali ini pada ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, iaitulah dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini merupakan ayat yang paling panjang. Satu muka surat penuh ini hanya satu ayat sahaja. Hanya satu ayat sahaja yang ada pada satu muka surat penuh ini. Jadi saya akan kongsikan kepada semua bagaimana kita hendak membaca atau berhenti apabila kita membaca ayat yang panjang ini dan nafas kita tidak sampai ataupun nafas kita pendek lah. Okay, kita cuba baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. Jikalau nafas kita tidak sampai, kita boleh berhenti di sini. Bermaksud, jikalau kita membaca mana-mana ayat dalam Al-Quran, kita cuba tarik nafas panjang-panjang, dan jikalau nafas kita hendak berhenti atau hendak terputus, kita berhenti sahaja pada mana-mana perkataan. Dan yang paling penting, kita kena pastikan tempat berhenti kita itu adalah pada perkataan yang sempurna. Contoh di sini, tadayantum. Di sini kata yang sempurna. Jikalau kita berhenti pada idza tada, maka di sini berlaku kesilapan. Ini perkataan yang tidak sempurna. Kerana perkataan yang sempurna ialah tadayantum, iaitu bermaksud kamu saling berhutang. Tadayantum. Jikalau kita berhenti pada tada sahaja, maka tidak lengkap, tidak sempurna perkataan ini. Maksudnya tiada maksud perkataan ini. Maka yang penting pada pertamanya ialah kita pastikan kita berhenti pada perkataan yang sempurna. Idza tadayantum. Dan dalam baca Al-Quran ini, kita tidak boleh memilih untuk berhenti mengikut tempat yang telah ditetapkan. Contohnya di sini kita akan lihat tempat yang dinyatakan tanda berhentinya ialah di sini. Huruf jim kecil ini. Jim kecil ini kita telah belajar, ia bermaksud jawazun atau jaiz, iaitulah harus berhenti. Dan kita lihat ayatnya terlalu panjang. Mungkin di antara kita tidak sampai untuk membaca di sini. Maka kita terpaksalah berhenti di mana-mana sahaja yang nafas kita tidak sampai atau hendak terputus. Di sini saya ambil, kita berhenti di sini. Idza tadayantum. Dan apabila kita hendak memulakan bacaan, kita boleh bermula pada kalimah idza. Idza ini bererti apabila. Kita boleh mengambil di sini. Idza tadayantum. Kita boleh mula di sini. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Jikalau nafas tak sampai kali kedua, kita boleh berhenti di sini. Walaupun hanya sikit sahaja lagi untuk berhenti di tempat yang telah dinyatakan jaiz ini, kita tak sampai, terpaksalah berhenti di sini.
kita berhenti sahaja. Sekali lagi. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Kemudian kita ambil balik. Kita ambil semula. Kita selayaknya atau sebaik-baiknya kita mengambil semula beberapa perkataan sebelum kita berhenti, untuk memastikan ayat yang kita baca tadi bersambung penceritaannya. Ila ajalim musamman faktubuh. Okey, kita telah berhenti di tempat yang ada tanda berhenti di sini. Jaiz ataupun jawaz. Okey, sekali lagi kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma ila ajalim musamman faktubuh. Jadi apa yang kita dapat pelajari pada ayat yang kita baca pada kali pertama ini, iaitulah kita boleh berhenti di mana-mana perkataan yang kita sampai nafas, iaitulah sebelum nafas kita terputus, dan pastikan perkataan tersebut ialah perkataan yang sempurna. Kemudian kita boleh ulang semula atau kita memulakan bacaan seterusnya dengan mengulang beberapa perkataan lebih awal daripada tempat yang kita berhenti tadi. Dan perkataan idza ini lebih sesuai untuk kita mulakan menggunakan perkataan idza. Idza ini bererti apabila. Dalam bahasa Melayu kita pun kita rasa sempurna sekiranya kita memulakan ayat dengan perkataan apabila. Apabila di sini idza apabila. Kemudian jikalau kita membaca nafas tidak sampai lagi, kita berhenti di tempat tersebut pada perkataan yang sempurna dan kita ulang semula dengan mengambil beberapa perkataan sebelum kita berhenti tadi bagi memastikan penceritaan bagi ayat tersebut bersambung. Kemudian ayat ini agak pendek. Kita cuba tarik nafas panjang-panjang supaya kita berjaya sampai ke tempat yang ada tanda berhenti. Jaiz, harus. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Kemudian wala ya'bakatibun ayyaktuba kama 'allamahu Allah. Pada ayat ini jikalau nafas kita tidak sampai untuk berhenti di sini, maka kita boleh berhenti di tempat yang nafas kita hendak terputus. Contoh, wala ya'bakatibun ayyaktub. Jikalau kita nafas kita hendak berhenti di sini, terputus di sini, kita berhenti di sini. Yaktub. Di sini pertamanya perkataan ini ialah perkataan yang sempurna, bukan pertengahan perkataan, tapi perkataan yang lengkap. Cumanya di sini jikalau kita berhenti pada perkataan tersebut,
kita berhenti dengan sempurna lah. Jikalau berhenti pada huruf yang boleh berlaku lantunan suara, seperti huruf ba di sini, apabila kita waqaf akan berlaku lantunan, maka kita sempurnakan lantunan tersebut. Yaktub, kita berhenti. Dan cara sambungannya ialah kita mengambil semula perkataan lebih awal daripada perkataan yang kita berhenti tadi. Di sini kita mengambil bacaan atau memulakan bacaan seterusnya. Yaktuba kama 'allamahu Allah. Sekali lagi. Wala ya'ba katibun yaktuba kama 'allamahu Allah. Okey, di sini apabila nafas tidak sampai. Okey, seterusnya ayat ini kita nampak agak panjang. Di manakah tempat yang sesuai untuk kita berhenti sekiranya nafas kita tidak sampai. Okay, kita baca. Falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqq. Kita boleh berhenti di sini. Iaitulah sebelum perkataan waw. Waw berbaris di atas ini artinya dalam bahasa Melayu ialah dan. Maka dan itu sebahagian daripada kata sambungan lah. Maka kita boleh berhenti sekiranya nafas tidak sampai. Falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqq. Kemudian kita boleh juga meneruskan bacaan, ataupun baik juga sekiranya kita mengulang kembali beberapa perkataan lebih awal bagi memastikan penceritaan bagi ayat tersebut bersambung. Alaihil haqq wal yattaqillaha rabbah. Di sini juga boleh berhenti. Wa ini tadi kita ertikan dalam bahasa Melayu bererti dan, maka boleh sahaja kita meneruskan bacaan tanpa mengambil beberapa perkataan lebih awal kerana maksudnya dapat difahami. Wala yabkhas minhu syai'a. Dan sama juga dalam bahasa Melayu, jikalau kita membuat ayat, contohnya ayat ini artinya wal yattaqillaha rabbah. Dan hendaklah dia bertakwa, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah sebagai Tuhannya. Berhenti. Dan janganlah dia, bermaksud ayat ini boleh difahami dan tidak diragui apakah ayat yang dikehendaki daripada maksud sekiranya kita membaca atau menyambung daripada perkataan yang kita tidak pasti maksudnya. Di sini wa bererti dan, maka sesuailah kita memulakan bacaan dengan perkataan atau huruf wa ini. Wala yabkhas minhu syai'a. Seterusnya, di sini juga panjang. Jikalau nafas kita pendek, maka manakah tempat untuk kita berhenti? Caranya kita cuba dahulu tarik nafas panjang-panjang dan kita baca sahaja. Di mana nafas hendak terputus, kita berhenti di situ. Dan cuba pastikan kita berhenti pada perkataan yang sempurna, supaya perkataan itu dapat difahami. Teruskan. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqq
safiha. Kita boleh berhenti di sini. Kerana au. Jikalau wa tadi bererti dan, kita boleh berhenti pada perkataan sebelum wa ini, dan kita boleh saja memulakan bacaan tanpa mengambil perkataan-perkataan sebelum kita berhenti, kerana wa ini bererti dan. Sebelum au juga kita boleh berhenti, kerana au ini bererti atau. Kita boleh sahaja mengambil perkataan sebelum kita berhenti tadi sebagai permulaan untuk bacaan seterusnya, atau kita boleh sahaja meneruskan atau memulakan dengan perkataan au, kerana au ini bererti atau. Sekali lagi, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safiha. Cara pertama boleh saja kita ambil ni, safihan aw dha'ifan aw la yastati'. Kita boleh saja ambil di sini, ataupun kita terus saja, aw dha'ifan aw la yastati'. Okey, kita mulakan tanpa mengambil. Maka kita cuba baca, adakah boleh sampai di sini? Jikalau nafas masih juga tidak sampai, kita boleh berhenti di mana sahaja nafas hendak terputus. Dan pastikan perkataan yang kita berhenti itu ialah perkataan yang sempurna. Okey, teruskan. Au dha'ifan au la yastati'u ayyumillahu wa falyumlil. Jika nafas tak sampai, berhenti di sini, kita berhenti di sini. Falyumlil. Kita berhenti. Maka kita boleh ambil pada perkataan yang lebih awal, atau mengambil semula perkataan yang kita berhenti padanya. Kita boleh sahaja mengambil bacaan daripada sini. Contohnya, ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu bil adl. Ataupun boleh ambil di sini, falyumlil waliyuhu bil adl. Sebab itulah, jikalau kita membaca, dicadangkan kita boleh memilih, kerana untuk berhenti bacaan itu disebut sebagai idtirari. Kita terpaksa berhenti kerana nafas hendak putus. Tetapi di dalam bab ibtidak, kita memulakan bacaan, kita boleh pilih ikhtiari. Kita pilih, kita nak pilih bermula di sini ke, ataupun nak pilih bermula di sini ke, ataupun nak pilih bermula di sini ke. Maka kita boleh pilih untuk memulakan bacaan, iaitulah pada ibtidak, memulakan bacaan. Tapi pada waqaf, hendak berhenti, kita tidak boleh memilih sekiranya nafas kita pendek. Sekiranya nafas kita panjang, kita boleh memilih. Tapi nak katanya ada unsur ketiadaan pilihan sekiranya nafas kita pendek. Kita terpaksa berhenti kerana nafas hendak putus. Okey, seterusnya. Okey, ayat ini pendek. Kita boleh berhenti di sinilah. Di tempat yang telah ada tanda berhenti. Sad lam ya. Bererti wasal aula. Meneruskan bacaan lebih baik. Tapi boleh berhenti di sini. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Kita boleh berhenti di sini kerana ayat ni pendek. Seterusnya, okey, lihat ayat ini agak panjang. Bermula di sini sampailah di sini, baru ada tanda berhenti. Jaiz ataupun jawazun, jaizun, iaitulah harus.
Maka jika nafas kita memang panjang, tiada masalah untuk berhenti di sini. Tapi kebanyakan kita, nafas kita tidak sampai atau pendek atau mudah terputus, maka kita berhenti di mana-mana sahaja. Sebagaimana saya nyatakan tadi, kita berhenti di mana-mana sahaja yang nafas kita sampai dan hendak terputus, dan pastikan perkataan tersebut perkataan yang sempurna. Kita cuba baca. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan. Jika nafas kita sampai di sini, kita berhenti di sini. Jika kita baca nafas sampai di sini, berhenti di sini. Sekali lagi. Fa illam yakuna rajulaini farajul. Kita berhenti. Tapi pastikan cara berhenti yang betul lah. Kita waqafkan atau kita matikan, sukunkan huruf terakhir bagi perkataan yang hendak kita berhenti padanya. Kemudian kita berhenti di sini, dan cara yang sebaiknya untuk selamat supaya penceritaan ayat tadi tidak terputus dan bersambung, kita mengambil semula perkataan yang kita berhenti padanya untuk lebih selamat. Maka kita bermula di sini. Farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada. Kita boleh berhenti di sini. Nafas tak sampai, berhenti di sinilah. Di mana hendak kita mula, kita boleh pilih. Nak mula di sini ke, atau nak mula di sini. Ikut pilihan masing-masing. Sekiranya kita bermula di sini tak rugi, kita bermula di sini pun tidak rugi. Kerana Nabi Muhammad SAW menyatakan, satu huruf Al-Quran itu akan dibalas dengan 10 kebaikan, atau 10 pahala bagi satu huruf yang kita baca. Jikalau kita bermula di sini, maka lebih banyaklah huruf-huruf yang kita baca, maka bertambahlah pahala yang kita baca. Maka kita boleh pilihlah nak mula di sini atau di sini. Kita boleh saja pilih di sini atau di sini. Katakanlah kita bermula di sini, kita memilih untuk mula di sini, kita boleh mulakan minasy syuhada'i an tadhilla ihdahuma fatudzakkir. Boleh pilih di sini. Kemudian kita ambil di sini. Ambil perkataan yang kita berhenti padanya. Fatudzakkira ihdahumal ukhra. Maka telah sampai pada tempat yang ada tanda berhenti. Okey. Seterusnya. Di sini ayatnya pendek. Kita boleh saja cubalah mengambil nafas panjang-panjang dan cuba sampai pada tempat berhenti yang ada tanda berhenti di sini. Waqaf jaiz atau waqaf harus. Tarik nafas panjang-panjang. Wala ya'bash syuhada'u idza ma du'u. Kita berhenti. Seterusnya tarik nafas panjang-panjang. Jika nafas sampai, kita boleh berhenti di sini. Tapi jika nafas tak sampai, kita cubalah berhenti pada perkataan yang sempurna. Boleh berhenti di sini. Tadi saya ada sebut, kita boleh berhenti pada perkataan sebelum au. Au ni bererti atau. Kita boleh berhenti sebelum dia. Wala tas'amu an taktubuhu saghira. Berhenti di sini. Kita boleh ambil perkataan ini sebagai permulaan bacaan. Saghiran au kabiran ila ajalih. Ataupun
kita boleh saja mulakan dengan au ini. Au kabiran ila ajalih. Okey, seterusnya. Okey, ayat sini agak panjang. Tiada tanda berhenti. Jim. Panjang. Di sini baru ada tanda berhenti. Qaf lam ya. Apa maksud qaf lam ya ini? Ini bererti waqaf. Qaf ni waqaf. Waqaf aula. Iaitulah berhenti di sini lebih baik. Tapi kita lihat ayat ini terlalu panjang. Nafas kita tak sampai. Maka kita boleh pilih lah. Jikalau kita nafas sampai, kita boleh pilih. Sama ada kita nak berhenti sebelum au. Ni au atau kalau ada lah perkataan atau ni. Ataupun wa. Wa tu dan. Di sini ada wa ni. Dan. Ataupun wa ni pada dan juga. Wa dan. Okey, kita cuba baca. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadah. Kita boleh berhenti di sini. Cara selamat, kita ulang balik perkataan. Kita boleh pilih. Untuk memulakan bacaan, tadi saya nyatakan kita boleh pilih. Kita boleh pilih supaya lebih selamat. Ayat tadi, penceritaan dia tidak terputus dan tidak memberi kesan sekiranya perkataan tersebut bercanggah dengan agama kita. Kita boleh mula dari sini. Wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Kita tak sampai, kita berhenti di sini. Kemudian di mana hendak kita mulakan? Kita boleh ambil daripada Allah ataupun wa adna pun boleh juga. Cara satu lagi, kita boleh cuba berhenti selepas illah. Maka kita boleh ambil balik pada perkataan illah pun boleh juga. Contoh, wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa. Kita berhenti pada illah. Kerana illah ni ertinya ialah kecuali ataupun melainkan. Maka kita boleh ambil saja di sini illah. Kita berhenti pada illah. Kita memulakan bacaan pada kalimat illah. Illa an takuna tijaratan hadirah. Kita berhenti sini jika nafas tak sampai. Itu jikalau kita berhenti pada illah. Tapi kalau kita berhenti pada alla tartabu, kita berhenti pada sini pun boleh juga. Kita pilih. Kita boleh mula di sini. Wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadirah. Panjang. Jika tak sampai, kita boleh berhenti di sini. Wa adna alla tartabu illa. Kita berhenti pada illah. Kemudian kita ambil pada illah. Illa an takuna tijaratan hadirah. Kemudian, jikalau kita berhenti di sini, di mana hendak kita bermula bacaan seterusnya? Kita patah balik. Kita ambil pada perkataan tijarah. Tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Boleh berhenti di sini. Kum. Kum ni berarti kamu. Boleh berhenti di sini. Kum, kamu.
Kenapa kita tidak boleh ambil pada hadirah? Dalam bahasa Arab, dia ada yang disebut sebagai sifat. Sifat dan apa yang disifatkan. Tijaratan ini bererti perniagaan. Apa sifat bagi perniagaan tadi? Hadiratan. Sifat hadirah ni sifat bagi tijarah. Macam kita, sekali kita manusia, kita sifatkan seseorang manusia. Contoh, kita menyebut Ali yang baik. Maka kita kena mulakan ayat pada Ali yang baik. Jika kita mulakan pada yang baik, maka seolah-olahnya tak jelas yang baik itu siapa. Bermaksud kita kena mulakan pada yang disifatkan oleh sifat ini. Jika kita bermula pada sini hadiratan, maka kuranglah kesempurnaan pada sambungan cerita itu. Kita mula di sini. Tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Kemudian kita boleh saja meneruskan bacaan pada huruf fa berbaris di atas. Fa ini bererti maka. Maka. Satu huruf tapi telah sempurna erti dia, iaitulah bererti maka dalam bahasa Melayu. Maka kita boleh mula di sini. Falaisa 'alaikum junahun alla taktubuha. Kita waqaf pada tempat yang ada tanda berhenti. Kita berhenti pada tempat yang ada tanda berhenti. Fa ini bererti maka. Kita boleh berhenti pada perkataan yang selepasnya ada huruf fa ini baris di atas yang bererti maka. Jadi kita telah tahu kat sini kita boleh berhenti atau mulakan bacaan pada fa bererti maka, ataupun kita mulakan bacaan pada wa bererti dan, ataupun kita mulakan bacaan pada au bererti atau kita boleh mulakan bacaan pada perkataan illa bererti kecuali atau melainkan. Dan jika kita tak jumpa perkataan-perkataan ni, tidak jumpa illa, tidak jumpa au, tidak jumpa wa, tidak jumpa fa, kita boleh mulakan pada perkataan yang sesuai. Dengan syarat perkataan tu sempurnalah kita mulakan. Seterusnya. Di sini pendek. Wa ashhidu idza tabaya'tum. Pendek. Nafas kita boleh sampai. Di sini juga pendek. Kita cuba tarik nafas. Wala yudarra katibun wala syahid. Kita berhenti di sini. Ini tanda berhenti. Waqaf jaiz. Waqaf yang harus untuk kita berhenti. Di sini pun pendek ayatnya. Kita boleh cuba baca dengan sempurna atau dengan satu nafas yang sempurna. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah. Pendek saja. Wa yu'allimukumullah. Lihat di sini. Ini wa tadi bererti dan. Nak katanya memang bolehlah kita berhenti pada perkataan yang selepasnya ada huruf waw berbaris di atas yang bererti dan ini wa. Lihat di sini pun ada tanda berhenti kat sini sebelum waw berbaris di atas ini wa. Di sini pun wa juga bererti dan. Dan sebelum wa tu ada tanda waqaf, kita boleh berhenti. Waqaf aula kat sini. Waqaf lebih baik. Maka kita sambunglah ke sini. Wallahu bikulli syai'in alim.
Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, saya cuba kongsikan pada ayat 282 ini, ayat terpanjang dalam Al-Quran, tentang bagaimana untuk kita membaca, memulakan bacaan atau nak berhenti bacaan sekiranya nafas kita tidak sampai atau terputus ketika hendak sampai di tempat yang ada tanda berhenti. Mudah-mudahan dapat beri manfaat kepada yang tidak sampai nafas, dan menjadi manfaat jugalah untuk diri kita sepanjang kita membaca ayat-ayat Allah SWT ini. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.